Tadi Assalamualaikum. InsyaAllah boleh dengar insyaAllah. InsyaAllah kita mula dengan Al-Quran insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Sadaqallahul azim. Surah An-Nur ayat 55. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan dan kekuatan untuk kita sama-sama dapat membina kehidupan kita dalam keadaan Islam. Diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita meningkatkan lagi diri kita. Mudah-mudahan pada hari ini lebih baik daripada semalam, dan sama-sama kita membina kekuatan kita untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita bersyukur dengan izin Allah, dengan kekuatan yang Allah beri, dengan kesihatan yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita. Yang Allah memberikan kepada kita peluang untuk hidup lagi pada hari ini dalam suasana kita beriman Islam. Dan marilah sama-sama kita membetulkan niat kita, bahawa niat kita dalam segala kehidupan kita, segala perkara yang kita lakukan, amalan kita hanyalah satu, iaitu kita ingin melaksanakan perintah Allah, menjunjung perintah Allah, dan kita ingin mendapatkan redha Allah. Niat kita lakukan sesuatu kerana kita menjunjung perintah Allah dan untuk kita mendapatkan mardatillah, keredaan Allah Subhanahu
wa ta'ala, bukan sebab yang lain. Maka selain daripada itu bukan niat. Selain daripada itu hanyalah permintaan kita, permohonan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita supaya sentiasa memperbaiki, memurnikan niat kita. Memurnikan niat kita. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada para sahabat, kepada keluarganya, para sahabatnya, pada mereka yang mengikutinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, semalam kita telah pun berbincang berkenaan dengan amal yang mesti dilakukan dengan dua kekuatan. Amal ni dia ada kekuatan dia. Kekuatan yang pertama, dia lahir daripada ikhlas. Lahir daripada ikhlas. Dan ikhlas ini apa dia? Bersih. Khalasah, bersih. Bersih daripada segala bentuk syirik. Bersih daripada segala bentuk syirik. Itu ikhlas. Segala bentuk syirik. Maknanya, kita sebut ikhlas ini, niat kita hanya satu saja, mendapat redha Allah. Kenapa kita buat? Hanya kerana Allah perintah untuk kita buat dan kemudian untuk dapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Itu saja niat yang dibenarkan oleh Allah. Bila digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din. Dan tidaklah diperintahkan kepada kamu melainkan supaya sentiasa memurnikan, sentiasa meluruskan niat-niat kamu ataupun apa yang kamu nak capai tadi. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Kamu bersihkan apa yang ada pada kamu untuk kita berada di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan yang lurus ni maknanya apa? Jalan yang lurus ni ialah kita melakukan dengan perintah Allah. Itu jalan yang lurus. Memurnikan niat dengan berada di atas jalan yang lurus, iaitu kita buat satu yang diperintahkan oleh Allah, iaitu apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, al-Islam. Jadi kita dah bincang semalam, tapi saya rasa masih ada sedikit kekeliruan. Kekeliruan di kalangan kita tentang perkara yang kita bincangkan. InsyaAllah kita akan jelaskan pada hari ini. Dan nak sebut kat sini, ada dua kekuatan dalam amal. Dalam amal kita ada dua kekuatan yang mesti berlaku. Yang pertama, al-ikhlas. Yang pertama sekali, al-ikhlas. Yang dimaksudkan dengan al-ikhlas itu ialah mesti amal itu bersih, suci daripada segala syirik, daripada segala yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menduakan Allah, menigakan Allah, mensyirikkan Allah, menyamakan sesuatu dengan Allah. Itu maksud ikhlas. Dan ikhlas juga membawa maksud kita bersih daripada segala perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Iaitu kita kena berada bersama dengan syariat Allah, syariat Islam. Itu maksud ikhlas. Jadi ikhlas ini ada dua perkara. Kita menjunjung perintah Allah, menjunjung syariat Allah untuk mendapat redha Allah. Jadi sebab itulah yang pertama sekali kita hendak pastikan ikhlas. Ini kita dah bincang dah semalam. Dan masih lagi ada beberapa kekeliruan bila kita nak mendetailkan dia. Yang kedua, kita kata kekuatannya mesti ada istiqamah. Amal mesti istiqamah. Amal mesti istiqamah. Jadi kita tak bincang lagi. Nanti kita akan bincang insya-Allah. Maqam istiqamah kita akan bincang. Jadi yang pertama sekali yang masih lagi kita rasa perlu kita perdalamkan, perhaluskan ialah ikhlas. Dan amal itu mesti ikhlas. Apa maksud ikhlas? Niat kita mesti kerana Allah. Mesti. Wajib. Dan Allah firman dalam surah An-Nur yang saya bacakan tadi, wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa liyumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Ini surah An-Nur ayat 55. Allah gambarkan kepada kita, wa'adallah. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal saleh. Orang beriman, beramal saleh. Dari kalangan kamu. Minkum wa amilus salihat.
Orang beriman daripada kalangan kamu dan orang yang beramal soleh tadi, la yastakhlifannahum, bahawa dia akan menjadikan kamu khalifah. Maknanya Allah akan memberikan kemenangan kepada orang yang beriman yang beramal soleh. Allah akan memberikan kekuatan untuk ditegakkan padanya khalifah fil ard, kekuasaan pemerintahan di atas muka bumi ini. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana yang telah dia menjadikan orang-orang daripada sebelum kamu itu, mereka itu memerintah, khalifah-khalifah yang berkuasa. Dan ia akan memperkuatkan dan mengembangkan agama mereka, iaitu Islam tadi, yang telah diredai olehnya kepada mereka. Allazir tada lahum. Dan Allah akan mengembangkan, maknanya bukan saja menang, bukan saja kita menang, boleh jadi memegang khalifah, boleh memegang kekuatan khalifah pemerintahan di atas muka bumi ini, sebagaimana orang-orang sebelum kita, daripada agama yang telah pun diredai, allazir tada lahum, malahan Allah akan wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, malahan Allah akan membalikkan, Allah akan menggantikan kepada mereka itu keamanan setelah mereka takut, setelah mereka berada dalam ancaman musuh. Jadi Allah SWT telah berjanji, ini janji Allah ni, wa'adallahu allazina amanu minkum, dan Allah SWT telah berjanji di kalangan mereka yang beriman, wa amilus salihat, dan mereka yang beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ard, Allah akan menjadikan mereka khalifah di atas muka bumi ini. Ini janji Allah. Jadi janji Allah apa? Janji Allah nak bagi kita menang. Allah nak bagi kita menang. Al-Mahdiin akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini janji Allah, ini bukan janji manusia. Dia akan bagi kepada kita bukan saja menang, Allah akan mengembangkan. Allah akan menjadikan kemenangan itu berkembang ke seluruh dunia. Dan kemudian Allah SWT akan menggantikan ketakutan. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Allah akan menggantikan ketakutan-ketakutan, ancaman-ancaman dengan keamanan. Apa syarat dia? Ya'budunani. Syarat dia, mereka terus beribadah, terus mengabdikan diri kepada Allah. La yusyrikun bi syai'a, dan mereka tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Jadi di sinilah ayat Allah menggambarkan Allah akan bagi kekuatan pada kita menguasai, memberi kekuatan kepada kita menguasai dunia. Semalam mana kita memegang kepada dua benda. Dua benda ni berlaku kepada kita, Allah akan bagi kemenangan. Iaitu kita beribadah, mengabdikan diri kepada Allah sepenuhnya. Dan kita tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Jadi kenapa hari ini kita tidak ada lagi khalifah? Kenapa hari ini kita tidak ada lagi khalifah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi? Kerana kita dapati diri kita sendiri pun banyak lagi mensyirikkan Allah. Banyak lagi beribadah kepada ghairallah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kita tak beribadah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi tidak ada kekuatan itu. Maka sebab itu Allah SWT telah menangguhkan, tak bagi pada kita kemenangan. Berlaku banyak-banyak perkara di atas muka bumi ini. Kita lihat contohnya berlaku di Palestin, penganiayaan, penyiksaan, kezaliman, pembunuhan. Yang berlaku di Syria, yang berlaku di Yaman, yang berlaku di China, yang berlaku di mana-mana sahaja. Di Rohingya, di Myanmar. Yang berlaku di mana-mana sahaja. Bila kita melihat sesuatu perkara itu berlaku, nombor satu, kita nak kena rasa, aku ni masih lagi tidak cukup ibadah pada Allah. Ibadah masih tidak cukup lagi. Maknanya belum lagi sempurna ibadah kita, masih lagi maksiat banyak. Yang kedua, masih lagi mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama sekali kita nak tengok hari ini, kita kena membina. Kita kena membina kekuatan kita tadi. Supaya kekuatan kita itu benar-benar membina, kita gambarkan sebagai suatu yang menjadi syarat kemenangan. Baik. Jadi bila kita menggambarkan tentang apa namanya ni, ikhlas, maka kita ada dua benda. Kita nak kena faham dua benda tentang ikhlas ini. Yang pertama sekali kita kena faham maksud niat. Niat ni apa? Apa maksud niat?
Niat ni sebenarnya apa yang kita lintaskan dalam hati yang menjadi matlamat kita. Yang menjadi tujuan kita beramal. Itu niat. Yang menjadi kita punya pendorong kita untuk beramal. Itu niat. Yang mendorong kita untuk beramal. Yang memotivasikan kita untuk beramal. Itu niat. Lintasan dalam hati kita, kenapa saya buat ini? Kenapa saya beramal? Kenapa saya bekerja, berusaha? Itu niat. Kita nak kena fahamkan maksud niat. Lintasan dalam hati kita. Apa yang kita faham, apa yang kita fikirkan, itu niat. Ini mesti satu je, redha Allah. Mesti satu saja, redha Allah. Dia tak boleh lain. Kadang ada lain, dia nama mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena nak faham ni. Niat ni, kenapa saya sembahyang? Kenapa saya makan? Kenapa saya minum? Kenapa saya bekerja? Kenapa saya belajar? Kenapa saya buat itu, buat ini? Kenapa saya masuk bilik air? Kenapa saya baca buku? Kenapa saya buat ini, tinggalkan yang itu? Kerana menjunjung perintah Allah, junjung perintah Allah untuk dapat redha Allah. Itu je. Itu niat. Yang ini proses kita kena faham. Kalau ada yang lain daripada itu syirik pada Allah. Itu niat. Jadi, habis macam mana kalau saya buat ibadah, supaya saya ni, saya nak dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun saya ni, supaya nak dapat masuk syurga Allah. Supaya ni saya nak dapat kekuatan. Saya buat ni supaya saya nak dapat kekuatan. Adakah itu niat? Itu bukan niat. Jangan jadikan niat. Kalau itu niat, maka syirik Allah. Syirik kepada Allah. Yang itu, yang lain tu adalah kita punya doa kita, permohonan kita, hajat kita. Contohnya kita puasa. Kita puasa. Dalam hati kita nak sihat, hajat nak sihat, kita puasa. Tapi puasa bukan kerana sihat, puasa kerana Allah. Jangan puasa kerana sihat, syirik. Tak boleh. Puasa kerana Allah, niat satu je. Niat satu je, kerana Allah saja. Saya buat ni kerana Allah. Saya buat kerana Allah, bukan kerana lain-lain. Yang lain-lain itu doa saya. Kita puasa, kita minta supaya Allah bagi kesihatan pada kita. Itu tak apa. Kita belajar, niat kerana Allah. Niat kerana Allah. Tapi kita belajar, kita minta supaya Allah berikan ilmu kepada kita. Minta supaya kita jadi pandai daripada orang yang tak pandai, orang yang tak belajar. Itu permohonan, itu dia. Itu kita punya doa. Hajat kita. Hajat tu maknanya kita apa yang kita nak. Minta daripada Allah. Nak minta daripada Allah. Bukan niat. Niat mesti kerana Allah. Sebab tu kita kena faham ini betul-betul. Kerana kalau kita tak faham, kita bimbang, kita samakan hajat dengan niat. Doa dengan niat. Permohonan dengan niat. Tak sama. Niat kita sandarkan pada amal kita. Maksudnya kita beramal, kita bekerja, kita berusaha, kita mentarbiah diri kita, kita berdakwah. Apa sahaja yang kita lakukan, niatnya kerana Allah. Itu sandaran niat kerana. Saya buat kerana Allah. Tapi bila dalam perbuatan itu kita ada hajat-hajat, ada permohonan, ada doa, ada permintaan. Yang itu jangan sandarkan kepada amal, sandarkan kepada anugerah Allah, sandarkan kepada sifat Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Saya makan, pada masa yang sama saya hajat supaya sihat, contoh. Hajat sihat tu bukan niat. Hajat sihat tu kita nak minta ke Allah, anugerah Allah. Ada tak orang makan tak sihat? Ada. Sebab Allah tak perkenankan. Jadi kita kena bezakan. Sebab itulah di dalam kaedah ini saya nak ulang balik. Apa yang saya dah pernah sampaikan ni. Tapi mungkin kita tak berapa nak jelas. Sebelum ni mungkin kita tertinggal. Ada satu perkara yang penting untuk kita faham ialah syirik dari sudut tawajuh dan syirik dari sudut qasad. Ini syirik. Dalam niat ni ada syirik. Dalam berniat ada syirik. Yang pertama syirik tawajuh. Syirik tawajuh ni bermaksud seorang itu melakukan sesuatu amal, dia nak dapat redha Allah. Tapi ada sudut lain pula. Dia beramal sebab nak dapat redha manusia.
Dia beramal nak dapat redha Allah. Pada masa yang lain nak dapat redha manusia supaya orang puji dia, supaya orang puji dia. Ini syirik tawajuh. Syirik di dalam kita kan menghadapkan wajah kita, hati kita kepada Allah, ada sesuatu yang kita nak. Ini syirik. Syirik tawajuh dipanggil. Para ulama kita menggambarkan syirik tawajuh. Maknanya satu sudut dalam hati kita nak dapat redha Allah, dan satu sudut yang lain kita menginginkan juga redha manusia. Orang hormat kita, orang muliakan kita, orang bagi kedudukan yang tinggi pada kita. Ataupun supaya orang tengok kita ni ikhlas, kita nak orang ikhlas. Kita nak orang punya pandangan. Hajat orang sebut kita. Hajat kita memerhatikan orang ni macam mana. Orang ni macam itu, syirik tawajuh. Begitu juga syirik dalam bentuk qasad. Qasadnya apa? Maknanya apa yang kita hajatkan tadi, apa yang kita niatkan tadi. Niat kita tu katakanlah tujuannya kita solat, kita puasa, amalan kita berzikir. Kan? Tapi dalam hati kita ada satu niat yang kita nak dapat banyak benda. Bukan mutlak kepada Allah, bukan mutlak pada keredaan Allah. Ada benda lain. Sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hadis yang dilewatkan oleh Imam Ibn Majah dan Al-Hakim. Kita baca apa Rasulullah SAW sebut. Inna Allah yaqul ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Faman 'amila 'amala fa asyraka fihi ghairi fa anna minhu bari'. Atau kama Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Inna Allah yaqul, Allah telah berfirman. Ini hadis kursi. Hadis ini Ibn Majah dan Al-Hakim. Allah berfirman dalam satu hadis kursi. Ana aghna, aku ni merupakan Tuhan yang maha kaya. Aku Tuhan yang maha kaya. Allah perintah, Allah beritahu, Allah Tuhan yang maha kaya. Kan? Daripada sebarang syirik, daripada sebarang persekutuan. Maka barang siapa-siapa yang melakukan amal, faman 'amila 'amalan fa asyraka fihi, maka siapa-siapa yang melakukan amalan dan padanya ada syirik, ghairi, selain daripada aku. Maknanya dia mensyirikkan selain daripada aku, ada benda selain daripada Allah, ada benda lain dalam niat kita tadi. Kita nak buat ni sebab apa? Saya buat ni sebab saya nak redha Allah. Pada masa sama juga saya nak supaya orang puji saya. Saya ni ikhlas, contohnya. Fa anna minhu bari, aku tinggalkan apa yang disyirikkan. Aku tak terima, tak pandang. Allah tak pandang amal tu. Ini kita nak faham. Ini syirik tawajuh dan syirik qasad. Maknanya di dalam hati kita, kita menghadapkan hati kita pada makhluk, contohnya manusia. Ini tawajuh maknanya. Kita menghadapkan diri kita kepada Allah, kita menghadapkan juga diri kita kepada manusia. Ini tawajuh. Ini syirik. Kita nak redha Allah, kita nak manusia puji kita. Ini syirik. Ini syirik. Yang kedua, qasad. Kita nak, qasad ni niat kita. Maknanya niat kita tu, bisikan hati kita kata, kita nak redha Allah, tapi pada masa sama, kita nak juga dunia. Nak dunia, nak satu kepentingan. Itu qasad. Jadi ini adalah syirik. Daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Beliau telah berkata, Rasul satu hari aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menangis. Satu hari Rasulullah menangis. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu Syaddad pun bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang menyebabkan kau menangis ya Rasulullah?" Syaddad bin Aus, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cukup, memang Syaddad sungguh cerdik jugalah, kuat ni. Dia tanya, "Ya Rasulullah, kenapa menangis ya Rasulullah?" Maka kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku takut." Sesungguhnya aku takut akan umat aku melakukan perbuatan syirik, sedangkan mereka tidak menyembah berhala, mereka tidak menyembah matahari, mereka tidak menyembah bulan, dan juga tidak menyembah batu-batuan, tetapi mereka syirik dengan bersikap riak dalam amalan mereka. Ini hadis riwayat Ibn Majah dan Al-Hakim. Yang tadi itu hadis riwayat Imam Muslim. Yang tadi itu
daripada Abu Hurairah tadi adalah hadis riwayat Imam Muslim. Yang ini riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Apakah yang dimaksudkan dengan Rasulullah SAW tadi? Rasulullah SAW sebut, aku bimbang umat aku, dia tidak penyembah berhala, tak menyembah matahari bulan, tak menyembah patung-patung, tak menyembah, tapi dia beribadah, dia beramal, dia berharapkan riak. Apa riak? Riak ni supaya manusia tengok dia, supaya manusia cakap dia, supaya manusia puji dia, supaya manusia dihajat, hati dia hajat tu. Dia buat sesuatu, dihajatkan riak. Ini yang aku bimbang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab konsep niat ni mesti ikhlas. Niat ikhlas ini maknanya mesti bersih daripada segala yang lain, daripada mendapat redha Allah. Itu maksudnya ikhlas. Hanya Allah saja, tidak ada sikit gantian. Kalau ada, kita kena istighfar. Kita kena betulkan. Ini barakah. Sebab tu hari ni kita beramal kadang-kadang ada macam-macam campur-campur. Kenapa puasa? Sihat lah. Kalau tak puasa tak sihat. Kena sihat. Itu dah syirik. Syirik qasad nama dia. Syirik qasad. Kenapa puasa? Saya puasa kerana Allah. Mesti kita nak rasa kerana Allah. Mudah-mudahan Allah bagikan sihat. Mudah-mudahan Allah bagi sihat. Itu doa. Sihat tu doa. Itu tak apa. Sihat tu doa. Kenapa kamu datang majlis ilmu? Kerana Allah. Allah perintah. Saya pergi datang majlis ilmu. Saya puasa. Saya sembahyang. Mudah-mudahan saya dapat hidayah Allah. Mudah-mudahan saya dapat syurga Allah. Mudah-mudahan Allah bagikan saya kekuatan untuk bekalan. Jadi bila kita mudah-mudahan, bila kita kata semoga, itu doa. Itu bukan kerana, bukan sebab. Kalau kita kata saya pergi ni kerana Allah dan kerana saya buat amal kerana Allah, kerana ni, maka itu syirik. Maka tidak ada barakah di dalamnya. Allah Maha Kaya, Allah tak nak, Allah tak nak. Jangan buat sesuatu kerana lain. Kena khalasah, kena bersih. Bersih daripada segala sebab-sebab yang lain. Ini sebab nombor satu kenapa Allah SWT masih tangguh khilafah Islam. Masih tangguh pemerintahan Islam. Kerana pendakwah-pendakwah, ulama'-ulama', umara'-umara', para ulama', para pendakwah, para muslimin dan muslimat, para mukminin dan mukminat masih mensyirikkan Allah. Mereka tidak memproses diri mereka betul-betul untuk melahirkan sesuatu amal hanya kerana Allah. Ini penting. Kadang-kadang kita tak perasan. Kita tak perasan. Kita ingat saya nak begini kenapa? Kerana saya nak kerana saya nak dapat sesuatu. Kerana saya nak dapat sesuatu itu tak boleh. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala faqat. Lillahi ta'ala faqat. Maknanya lillahi ta'ala saja. Bukan ada kerana-kerana lain. Yang itu dipanggil syirik qasad. Syirik tawajuh. Yang inilah amalan kita tak berkembang. Allah tahan amalan kita sebab masih tidak bersih. Masih tidak bersih. Sebab tu kita kena latih tadi tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir-zikir ni kita kena latih. Ni saya nak bagi satu amalan pagi ni tuan-tuan dan puan. Amalan yang dibuat oleh para tuan-tuan guru kita. Dan juga dibuat oleh para salihin. Iaitu minta kepada Allah supaya jauh daripada syirik. Ini amalan ni kena baca doa. Doa yang ada dalam maksurat. Al-maksurat. Siapa-siapa yang tahu al-maksurat, tengok dalam doa. Apa dia? Banyakkan baca. Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu untuk ramai. Saya cadangkan baca untuk ramai. Niatkan untuk anak-anak kita sekali. Niatkan untuk keluarga kita. Untuk kawan sahabat-sahabat kita. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu
wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika. Ya Allah, kami minta kepada Engkau, ya Allah, jauhkanlah kami daripada perkara syirik yang kami tahu, yang kami nampak, yang kami tahu. Dan syirik yang kami tak perasan, yang kami tak tahu. Banyakkan baca doa ni. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Jadi kita ataupun lima la na'lam ataupun la na'lamu, ikutlah bolehlah juga. Itu bahasa Arab. Yang sebut macam ni, dalam bahasa kita apa? Ya Allah, jauhkanlah aku daripada perbuatan-perbuatan syirik yang aku tahu, yang aku perasan, ataupun perbuatan syirik yang aku tak perasan, yang aku tak tahu. Tapi syirik. Kenapa Nabi ajar kita supaya baca doa ini? Sebab kita ada buat sesuatu yang kita tak perasan. Jadi bila tak perasan, tak berdosa. Dari sudut syariat, tak berdosa. Tapi dari sudut hakikatnya, kita masih berdosa. Sebab kita tak tarbiyah diri kita, bersihkan diri kita. Sebab kita tak betulkan diri kita, tidak islah diri kita, berdosa. Bukan berdosa pada tak tahu. Berdosa pada tidak melakukan proses untuk memperbaiki kesalahan kita. Itu dosa. Dosa tak mau cari ilmu. Dosa tak mau menghayati ilmu. Dosa tak mau benar-benar memahami ilmu. Itu dosa kat situ. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku minta pada Engkau, ya Allah, jauhkanlah kami daripada perbuatan-perbuatan syirik yang kami tahu dan yang kami tak tahu. Jadi Nabi ajar kita yang tahu dan yang tak tahu. Kenapa Nabi ajar yang tak tahu? Sebab yang tak tahu ni kesan dia pada barakah tadi. Kesan dia pada taufik tadi. Allah tak, kalau kita tak tahu, Allah tak hukum kita. Tapi kita tak meningkat, amal kita tak meningkat. Di mana berdosanya tadi? Berdosa kepada kelalaian kita. Lalai itu berdosa. Tidak mencari ilmu itu berdosa. Tidak mahu duduk dalam tarbiyah, itu berdosa. Tidak mahu memperbaiki diri kita, itu berdosa. Jadi kita nak sebut sini, kan? Bila kita buat sesuatu amal, zikir ke apa, jangan sebab nak dapat kerana sesuatu. Tetapi hanya kerana Allah. Baik. Kalau macam itu, macam mana? Rasulullah SAW perintah kita supaya kita minta dijauhkan daripada Dajjal. Minta kita jauhkan daripada kelemahan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Kenapa Allah perintah kita doa, minta? Allah bukan suruh kita niat minta benda tu. Allah suruh kita minta doa. Doa lain. Contohnya, saya makan. Kenapa makan? Lapar. Kenapa makan? Lapar. Adakah kita makan kerana lapar? Kalau kita makan kerana lapar, maka kita tak jadi ibadah. Kita makan kerana Allah. Makan ibadah. Makan pun kerana Allah. Hati kita tak perlu dah niat sahaja aku makan. Tak payahlah niat macam gitu kan. Tapi hati kita lintas. Kita makan, kita minum, kita hidup. Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sembahyang aku, fokus hidup aku, kehidupan aku, seluruh aktiviti kehidupan aku dan kematian aku, sebab aku nak mati ni, lillahi rabbil alamin, kerana Allah. Semata-mata kerana Allah. Makan pun kita nak rasa, saya makan kerana Allah. Saya minum kerana Allah. Saya bekerja kerana Allah. Saya bergaul kerana Allah. Saya berzikir kerana Allah. Semua kerana Allah. Itu niat. Itu makna memurnikan niat kita. Amal kerana Allah sahaja. Tapi di dalam amal tu, ada tak dia punya fadilat dia? Ada tak dia punya kelebihan dia? Ada tak dia punya kebaikan amal tadi? Mesti ada. Kalau tak baik, kita tak buat. Contoh, makan. Kan? Kenapa kamu makan? Allah perintah makan. Allah kata, kulu washrabu, makan dan minum. Wala tusrifu. Jadi kita makan kerana Allah, kita tidak membazir. Kita tidak membazir. Kita makan kerana Allah. Sekarang ni kita bukan makan kerana Allah. Kita makan kerana nafsu. Kenapa makan? Sedap.
Sebab sedap kita makan. Bukan kerana Allah. Kalau tak sedap, tak makan lah. Itu maknanya bukan kerana Allah. Makan kerana Allah, sedap ke tak sedap ke? Nabi sebut, sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika duduk sama-sama seorang abang ramai, ada seorang wanita datang. Orang miskin datang. Tapi dia kata dia nak jamu Rasul. Dia kata, saya datang, niat saya nak jamu Rasulullah SAW, nak hadiahkan Rasulullah. Maka dia bawa limau. Dia nak beli limau pun susah. Tapi itulah limau yang mampu dibeli. Dia beli apa yang ada duit kat dia, dia beli, dia bagi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah terima kasih, Rasulullah ra'i. Rasulullah pun ambil limau tu, suruh makan. Makan satu, sebiji, habis. 2 biji, habis. Perempuan tu tengok, suka dia tengok Rasulullah SAW makan limau dia. Dan sahabat-sahabat keliling semua tengok. Selalu Rasulullah SAW kalau makan, kan, mesti bagi sahabat-sahabat. Nak ambil sikit, ambil. Rasulullah bagi kan. Kali ni Rasulullah tak bagi. Rasulullah makan sampai habis. Habis, Alhamdulillah, terima kasih. Moga Allah memberkati niat puan dan sekian. Seronok perempuan tu dapat bagi makan. Rasulullah SAW dia pun terima kasih. Ya Rasulullah, dia pun jalan. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, selalu kalau engkau makan, ya Rasulullah, engkau bagi kat kami terliur tengok limau sedap. Kenapa tak bagi? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya limau yang dibagi tadi itu masam sangat. Kalau aku bagi engkau makan, tentu engkau akan muka kau kerut-kerut. Kemudian engkau akan cakap dengan dia, "Ui, masamnya. Macam gini ke nak bagi Nabi?" Engkau akan komplain sebagainya. Jadi aku tak sampai hati tergoris wanita tadi, aku makan seorang. Biar aku tahan seorang. Biar aku makan seorang sampai habis. Yang lain tak dapat sebab masam. Maka Rasulullah SAW makan bukan kerana sedap. Rasulullah SAW makan kerana Allah. Ibadah. Kita makan sedap, kita makan tak sedap, kita tak makan. Kita makan kerana nafsu. Sebab tu kita masih belum ubudiyah ke Allah lagi. Kita ibadah kerana Allah pun. Tengah sembahyang pun kita masih lagi fikir macam-macam. Apalagi benda-benda lain. Jadi sebab itulah kita nak gambarkan kat sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Rasul menangis kerana terkenangkan umat dia yang akan mensyirikkan Allah. Mereka tak sembah berhala, tak sembah matahari, tak sembah bulan, tak sembah batu. Tetapi mereka mensyirikkan Allah dengan bersikap riak. Bila buat baik sikit je dah rasa tinggi. Dah rasa tinggi diri. Jadi sebab itulah yang pertama sekali kita kena bezakan antara niat dengan fadilat. Niat dengan kelebihan amal. Niat dan kelebihan amal. Fadilah. Fadail. Kelebihan-kelebihan yang ada pada amal tersebut. Contoh, bila kita buat sesuatu, kita kata dapat perkara ni. Maka dapat perkara itu bukan kerana kita buat. Itu adalah fadilat. Doa kita, hajat kita, permintaan kita, anugerah Allah. Kita sandarkan dengan anugerah Allah. Contohnya, bila kita menuntut ilmu, kita dapat ilmu. Kenapa menuntut ilmu? Bukan kerana nak pandai. Pandai itu anugerah daripada Allah. Kita menuntut ilmu kerana Allah. Mudah-mudahan saya diberi ilmu oleh Allah. Saya boleh jadi pandai membantu Islam. Jadi, begitu juga dengan yang lain. Kenapa kamu buat ini? Kerana Allah. Dalam hati kita kerana Allah. Tapi hajat kita ada sesuatu. Sebab tu contohnya amalan. Contohnya saya sebut. Antara amalan-amalan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Bila kamu banyak utang. Maka satu hari, saya tak ingat siapa nama sahabat ni duduk kat dalam masjid. Muka dia, wajah dia sedih. Maka Rasulullah SAW bertanya, kenapa engkau sedih? Dia kata, ya Rasulullah, aku banyak utang ya Rasulullah. Macam mana nak buat ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun ajar salah satu doa. Ada banyak doa. Salah satunya doa. Apa kata Rasul? Allahumma inni. Bacalah doa ni tiap-tiap pagi, tiap-tiap petang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa kahri rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada kemurungan, kesedihan. Jauhkanlah aku daripada kemalasan. Jauhkanlah aku daripada kelemahan. Ya Allah, jauhkan aku daripada bebanan-bebanan kepada laki-laki, iaitu hutang. Maka Rasulullah SAW kata, baca. Jadi kita pun baca doa ni kerana nak habiskan hutang kita. Salah, tak boleh. Tak boleh. Kita baca doa kerana nak bebas daripada hutang. Tak boleh.
kerana Allah. Sebab Allah perintah, Rasulullah sebut. Baca doa ni, ini maknanya perintah Allah, syariat. Walaupun tidak wajib, kita tahu bila kita baca doa ni, Allah akan memberikan kita kekuatan, salah satunya bebas daripada hutang. Maka kita baca kerana Allah. Sebab Allah perintahkan kita. Menjunjung perintah Allah melalui Rasulullah SAW. Tapi doa kita, hajat kita, ya Allah. Bila kita baca tu hajat kita, ya Allah. Lepaskan aku daripada hutang, ya Allah. Lepaskan aku daripada kesedihan. Itu doa kita, doa. Bukan kerana. Bukan kerana. Kalau kita buat tu, kerana tu maka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah macam semalam kita sebut, kita ragu-ragu dengan janji Allah. Ragu-ragu dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kena betulkan ni. Ini kena betulkan ni. Saya tekankan perkara ni. Ini kena betulkan. Kalau tidak, kita bersifat mensyirikkan, dan syirik tawajuh dipanggil, dan syirik qasad. Baik. Boleh faham tak? Kalau tak faham, tanya lagi. Tapi ini contoh. Jadi, kita kena bezakan niat dengan fadilat. Niat dengan kelebihan amal. Apa kelebihan amal? Kelebihan amal, kita boleh hilang sedih. Kelebihan amal, Allah bagi rezeki. Kelebihan amal, Allah bagi, contohnya, hutang dibereskan. Kelebihan, fadail amal. Kelebihan amal. Jangan itu menjadi niat kita. Kalau itu menjadi niat kita, kita mensyirikkan Allah tadi, qasad kita. Niat kita hanya kerana Allah saja. Aku buat sebab menjunjung perintah Allah. Aku menjunjung perintah Allah. Dan kemudian pada masa yang sama, sebenarnya menjunjung perintah Allah nak cari redha Allah. Itu niat kita. Mencari redha Allah. Itu niat kita. Ikut perintah Allah. Itu niat kita. Kita ikut perintah Allah. Buat ni sebab Allah suruh. Dan kemudian nak dapat redha Allah. Sebab tu kita buat. Itu. Satu tu je. Dapat redha Allah. Itu niat. Ini kita kena bersihkan. Kemudian dapat fadilat apa? Kalau makan, kenyang. Kalau buat ini, dapat bebas hutang. Jadi dapat tu adalah doa kita. Kita nak kepada Allah. Minta doa. Itu fadilat. Ataupun kelebihan. Ataupun kita kata sebagai, kita kata dari sudut kebaikan. Baik. Kemudian ada satu lagi dalam niat ini yang boleh membawa syirik juga. Dia sebut syirik isti'anah. Dalam niat ni ada syirik. Yang pertama syirik tawajuh tadi dan qasad. Kita nak dapat pujian Allah, pujian orang di samping redha Allah, nak dapat sesuatu dunia di samping redha Allah, tu syirik dari sudut tawajuh dan qasad. Yang kedua syirik isti'anah. Apa maksud syirik isti'anah ni? Kita kata kita buat sesuatu amalan dengan ikhlas kerana Allah, nak dapat redha Allah. Tapi kita yakin bahawa yang kita buat tu kita yang buat, kita yang kuat. Isti'anah ni kita tak perlukan pertolongan Allah. Itu pun syirik juga. Kita buat sesuatu, kita sembahyang. Sembahyang kita khusyuk, kita rasa kita yang khusyuk. Kita rasa kita yang pandai. Kita rasa kita yang kuat. Itu syirik. Kita menafikan kekuasaan Allah yang mutlak ke atas kita. Kuasa Allah sikit-sikit ke? Kuasa Allah mutlak. Jadi apabila kita menafikan kekuasaan Allah ke atas amalan kita, maka itu juga syirik nama dia. Maksudnya bila kita buat sesuatu, kita rasa kita yang pandai. Sedangkan pandai itu Allah yang bagi. Kita tak ada apa-apa. Kita tak ada apa-apa. Orang bisnes. Bisnes untung. Dia rasa dia pula yang bawa untung. Tak, Allah yang bagi. Jadi syirik ini ialah apabila kita melakukan amalan apa jua, kita kata ikhlas, kita mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Dan Allah SWT juga yang memberikan pertolongan kepada kita. Allah juga yang menunaikan apa jua yang kita mohon. Itu sebenarnya adalah ikhlas. Jadi ikhlas, niat kerana Allah, tak ada campur-campur tadi, dan kita rasa bila kita boleh buat tu, boleh buat sesuatu tu pun, Allah yang bagi izin kita buat. Iradah Allah, kudrah Allah, kekuasaan Allah, kehendak Allah. Allah yang menolong kita, Allah yang memberi rezeki pada kita boleh buat. Hati kita tak rasa kita buat, hati kita rasa Allah yang buat melalui kita. Kita ni cuma sebab je, sebab tidak boleh menjadi musabab. Tapi hari ni kita ingat sebab tu. Sebab itulah yang menjadikan. Tak, sebab contoh, kenapa sebab dan musabab tak jadi? Api.
boleh menyebabkan kebakaran. Sebab api boleh menjadikan kebakaran. Tiba-tiba Nabi Ibrahim AS tidak terbakar. Tidak terbakar. Sebab tidak membakar. Api tak membakar. Jadi nak sebut macam ni, kita kena faham hakikat syirik isti'anah ini. Jadi contohnya, dalam kita kehidupan kita meminta pertolongan selain daripada Allah. Kita minta pertolongan, kita beramal, kita minta tolong orang. Kita rasa orang tu lah yang tolong kita. Itu syirik isti'anah. Kita meminta pertolongan selain daripada Allah tanpa kita sedar. Kita menggunakan kelebihan-kelebihan. Contohnya yang ada dalam diri kita. Kita ni pandai cakap. Kita kata kita pandai cakap. Kita pandai berfikir. Aku yang pandai. Aku yang terror. Aku yang ada ilmu. Itu syirik isti'anah. Kita tak rasa ilmu tu daripada Allah. Bercakap ni daripada Allah. Kita tak rasa apa yang kita buat ni semuanya itu daripada Allah. Allah hakikatnya yang maha kuat. Yang menguasai kita. Yang maha berkehendak. Yang menguasai kehendak kita. Ini bersih. Ini bersih. Khalasah. Maknanya ikhlas, bersih. Bersih daripada merasai kita. Sebab tu bila kita beramal, jangan kita ujub dengan diri kita. Kita rasa aku yang paling baik di kalangan kamu. Itu ujub. Kita rasa. Bila kita nak tunjuk-tunjuk, itu riak. Kita nak menunjuk ke orang, itu riak. Bila kita bersombong-sombong, merendahkan orang lain, itu sombong. Itu takbur. Jadi 3 serangkai. Yang pertama ujub. Ujub ni apa? Ujub ni kita rasa kita lebih baik daripada orang lain. Rasa, kita tak cakap. Yang kedua riak. Riak ni apa? Riak ni kita buat nak suruh orang tengok kita. Orang puji kita, suruh orang tengok kita. Allahu Akbar. Kita cakap kuat-kuat, kita buat elok-elok supaya orang tengok kita. Wah, pandailah dia solat, orang tak cakap pun. Dia tengok. Kita nak orang tengok, tu riak. Yang ketiga, sombong. Sombong ni apa? Bila kita merendahkan orang lain. Bila kita takbur, kita merendahkan orang lain, melekehkan orang lain. Alah, engkau ni siapa? Engkau bukan sekolah agama pun. Engkau MRSM aja. Engkau MRSM aja, bukan sekolah agama pun. Aku sekolah agama, engkau nak tegur apa? Aku sekolah agama, engkau sekolah sains, sekolah sekular. Kita merendahkan orang lain, itu sombong. Merendahkan lain, itu takbur. Jadi, tiga-tiga ni syirik. Dan tiga-tiga ni, kalau kita faham bahawa tidak ada satu pun yang ada pada kita melainkan biiznillah, dengan izin Allah, dengan kuasa Allah. Ini kita kata kita nak mentauhidkan af'al Allah ni. Kita nak mentauhidkan af'al Allah. Bila kita rasa dengan, maka kita tak ada ruang untuk ujub, tak ada ruang untuk riak, tidak ada ruang untuk sombong. Ini adalah kita kata tadi perbuatan syirik isti'anah. Jadi syirik isti'anah ni kita kena hati-hati. Ini riak lah. Kemudian yang ketiga ialah lintasan. Lintasan hati. Kita dah buat-buat, tak ada tawajuh, tidak ada qasad. Kita tak mensyirikkan Allah dari sudut niat kita tadi. Tidak mensyirikkan Allah, kita dah rendah diri pada Allah, rendah hati pada Allah. Kemudian lintasan. Ini bisikan syaitan. Lintasan. Tiba-tiba tengah semayang-semayang, tiba-tiba kita merasakan aku lebih baik daripada orang lain. Itu lintasan. Itu juga boleh membawa kepada syirik. Kita terima lintasan tu. Lintasan tu kita terima. Kita accept. Lepas habis semayang dah, Allahu Akbar, kita semayang dah elok dah. Khusyuk yang terbaik. Tiba-tiba dah habis sembahyang, lintasan. Agaknya dalam sembahyang tadi ni, satu masjid ni, aku yang paling baik kot. Lintasan. Sebelum tak ada. Kalau ujub, sebelum tu ada. Riak, sebelum tu ada. Takbur, ada. Ini lintasan. Dia tiba-tiba datang. Aku yang paling khusyuk lah agaknya. Sembahyang zuhur kat masjid ni, aku paling khusyuk. Itu lintasan. Kalau kita kata ya, maka kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu, kalau ada lintasan-lintasan yang begitu, maka kita istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita pun kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini berlaku kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu ketika Amirul Mukminin datang, Sayyidina Umar datang tengok anak-anak buah dia buat kerja. Bagus, semua respect dia. Amirul Mukminin. Bukan saja Amirul Mukminin, orang paling bertakwa, orang paling cerdik, hebat. Amirul Mukminin, mestilah kita hormat kan. Jadi ramai hormat dia. Jadi antara itu ada orang-orang yang tugas dia mengangkat air daripada telaga pergi ke rumah-rumah orang tua-tua, perempuan-perempuan yang lemah contohnya kan.
ibu-ibu tua dan sebagainya. Ambil air. Jadi tiba-tiba Omar rasa apa? Omar rasa, aku ni lebih baik daripada dia. Rasa, lintasan. Bukanlah kita kata dia wujub. Tak, dia tak wujub. Dia tak riak, dia tak tapi lintasan. Dia pun kata, kamu kejap, berhenti kejap. Ya Amirul Mukminin, kamu letakkan air tu kejap. Dia pun ambil air tu, dia angkat air tu. Dia angkat air tu. Maka bila dia angkat air tu, dia pun bawa ke mana nak bawa ni, rumah sana. Dia pergi bawa sampai ke rumah sana. Kemudian sahabat-sahabat yang ada pada masa tu, wahai Amirul Mukminin. Kan? Wahai Amirul Mukminin, Abu Buraidah. Minta maaf, bukan Abu Buraidah, siapa? Muaz bin Jabal. Cakap dengan Sayyidina Umar, ya wahai Amirul Mukminin, kenapa angkat ni? Ini tugas orang lain. Kau punya tugas dah banyak dah. Tugas Amirul Mukminin tu dah banyak. Kan? Nak kena tengok ni lah, nak kena berfikir, nak kena apa, merancang lah, macam-macam kan. Ini kena angkat, dia pun nak angkat juga. Kan? Maka Umar pun tak pedulikan Muaz. Dia turun hantar sampai ke rumah orang yang patut dia pun tuang, datang depan rumah orang tua, perempuan. Dia pun tuang air tu dalam bekas dekat tempayan macam depan rumah orang tua tu lah. Tuang habis. Lepas tu dia pun bagilah bekas tu pada kawan tadi tu. Yang tukang memang kerja angkat air. Maka dia pun mengatakan, wahai Muaz, sesungguhnya ketika aku melihat kan mereka ni menghormati aku. Aku Amirul Mukminin. Mereka hormati aku. Mereka meraihkan aku, hormati aku, berhenti tunduk bagi salam kan, wahai Amirul Mukminin, semoga Allah mendoakan aku. Tiba-tiba aku terlintas dalam hati, aku lebih baik daripada dia. Terlintas saja, bukan dia fikir, terlintas. Ini bisikan syaitan. Syaitan bisik. Kan? Ataupun nafsu bisik. Nafsu bisik. Dan terlintas je. Dia kata, aku tak mau biarkan lintasan itu menguasai aku. Aku pun terus ambil supaya aku boleh menghina. Aku tidak lebih daripada mereka. Aku dah lebih teruk daripada mereka. Dia angkat air tadi tu. Ini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini Sayyidina Umar ingin membenteras lintasan-lintasan yang jahat yang ada dalam diri kita yang kadang-kadang kita tak perasan. Ini adalah barakah di dalam beramal, mesti ada ikhlas. Saya ulang lagi sekali. Dalam ikhlas ni ialah bersih daripada segala dorongan, segala sebab, segala motivasi. Hanya kerana Allah. Saya buat sesuatu kerana Allah semata-mata. Lillahi wahdah. Hanya kerana Allah semata-mata. Itu maksud niat. Bila kita ada benda yang kita samakan dengan Allah tadi, maka itu syirik. Itu syirik. Maka kita kena buang. Sama ada syirik itu dalam bentuk kita nak suka orang puji kita, riak, ataupun kita nak dapat kepentingan dunia. Jadi yang lain daripada itu, selain daripada mendapat redha Allah, adalah doa kita, permohonan kita, permintaan kita kepada Allah. Contohnya makan, kita hajatkan tenaga. Saya makan ni kan, kerana nak dapat tenaga. Saya makan kerana Allah. Kita betulkan akidah kita. Makan kerana Allah. Mudah-mudahan Allah bagi tenaga pada saya. Maksudnya kelebihan makan, dapat tenaga. Kelebihan makan, dapat kesihatan. Mudah-mudahan Allah bagi tenaga bagi saya. Itu fadail. Ataupun kita kata kelebihan kepada makan. Maka makan tidak menjadi niat kita. Makan menjadi doa kita. Makan menjadi permintaan kita. Supaya Allah bagi kepada kita kelebihan-kelebihan dalam amal yang kita lakukan. Jadi tidak salah. Itu tidak ganggu niat kita. Tidak ganggu kita punya syirik. Kita punya ikhlas tadi. Tidak menjadi syirik kita. Jadi itu insya-Allah. Ini benda yang penting untuk kita sama-sama faham. Jadi sebab itu sekarang ni jadi mudah tau, lagi best. Apa yang bestnya? Kita tahu segala kita buat kerana Allah. Senang. Tak payah pening-pening kepala nak fikir orang tengok kita ke apa, tak payah. Kerana Allah je. Maka kita pun buat dengan rendah diri, kita buat dengan keadaan yang bersih, dan kemudian kita tak rasa pula yang kita buat tu sebab kita lah terror. Kita yang kuat. Tak, semua Allah bagi. Kita buat dia Allah bagi. Allah bagi kita tenaga, Allah bagi kita kekuatan, Allah bagi semua. Jangan kita rasa kita terror, jangan. Kita tawaduk dengan Allah, rendah diri dengan Allah. Inilah barakah. Walaupun kita buat sikit, Allah akan bagi. Jadi salah tak kalau kita sembahyang duha nak kaya? Nak kaya?
Salah tak kita sembahyang duha nak kaya? Kalau sembahyang duha kerana nak kaya tu salah. Tapi sembahyang duha kerana Allah. Tapi kita minta kaya. Minta kaya boleh? Minta kaya boleh. Tak apa. Minta ke anugerah Allah. Bukan kerana kita sembahyang kerana nak kaya. Tak boleh. Ini kita kena betulkan. Jadi anak-anak kita pun kita kena betulkan. Kita bezakan antara kerana Allah dengan kebaikan-kebaikan yang kita dapat daripada amal tersebut. Kebaikan yang kita dapat dari amal tersebut, itu adalah doa kita, permintaan kita, hajat kita. Hajat kita itu doa. Hajat kita itu permohonan. Kita berhajat sesuatu. Ya Allah, aku hajat kaya, ya Allah. Minta ke Allah. Bukan kita hajat kita buat tu kerana hajat tu. Itulah mensyirikkan Allah. Itu dia maksud mensyirikkan Allah. Maka yang pertama ialah kita mengikhlaskan hati kita. Ada banyak panjang sebenarnya cerita. Kita akan sambung lagi. Tetapi apa yang saya nak gambar sikit lagi. Masa, saya minta sikit lagi masa. Iaitu kita ingin sama-sama sebagai kita kata membina kekuatan amal kita. Mestilah perkara itu kita jadikan wirid. Ini adalah mukaddimah kepada istiqamah. Dari sudut amalan. Besok kita akan bincang sikit istiqamah ni. Tapi hari ini macam mana kita nak memulakan amal istiqamah ni? Macam mana kita nak memulakan amalan istiqamah ni setelah kita ikhlas tadi? Maka kita kena rancang. Dalam konteks tarbiyah, dalam konteks kita nak menuju kepada Allah, kita kena plan, kena rancang. Supaya amal itu menjadi istiqamah. Macam mana kita nak rancang? Maka konsep yang dibayangkan, digambarkan oleh para ulama kita, yang telah melihat bagaimana sunnah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setiap kita mesti ada wirid digambarkan. Mesti ada wirid. Dan wirid inilah yang menjadi kunci untuk penerangan hati, untuk Allah bagi cahaya pada kita. Kadang-kadang kita dah beramal tetapi oleh kerana dia tidak ada kaedah dia, tidak ada kaedahnya, tidak ada dia punya sunnah dia, maka dia tidak jadi kesan, tidak ada kesan kepada kita. Maka wirid inilah yang akan menjadikan kita diberikan cahaya, hati kita jadi terang, yang mencegah daripada maksiat. Jadi wirid ni akan mencegah maksiat. Wirid akan mencegah maksiat. Biiznillah. Jadi dia akan memberi cahaya pada diri kita dan kemudian mencegah maksiat, dan kemudian di akhir daripada itu kita menuju kepada kita akan kenal Allah. Kita akan kenal Allah, makrifat Allah. Jadi bila hati kita dah bercahaya, maksiat ni dah makin kurang, maka insya-Allah kita akan mengenal Allah. Maka apa maksud wirid ni? Wirid ni maksudnya ialah bahagian-bahagian dalam pada amal. Amalan-amalan kita, amalan-amalan sunat, yang kita lakukan secara istiqamah, kita rancang, kita plan, kita jadualkan. Yang kita rancang secara istiqamah. Secara istiqamah pada waktu tertentu, bilangan tertentu. Kenapa waktu tertentu, bilangan tertentu? Kerana waktu tertentu, bilangan tertentu ni kita nak latih diri kita. Supaya kita boleh istiqamah, kita tetapkan. Contohnya kita kata, saya nak pastikan semua sembahyang sunat muakkadah. Sunat yang dituntut saya buat. Sembahyang sunat. Jadi, wirid ni bukan zikir la ilaha illallah sahaja. Wirid ni ialah semua amalan sunat. Semua amalan sunat. Bila kita lakukan secara istiqamah dengan bilangan tertentu. Dengan bilangan tertentu. Pada hari-hari, masa-masa tertentu, maka itu dinamakan wirid. Dinamakan wirid. Jadi maknanya adakah ini perkara yang dibuat oleh Rasulullah SAW? Ya, Rasulullah SAW ada buat perkara-perkara begini. Contoh, apa dia? Rasulullah sebut, jangan kamu tinggalkan sembahyang sunat witir, contohnya. Jangan kamu tinggalkan sembahyang sunat duha, contohnya. Maka Rasul gambarkan, ada setengah amalan, Rasul kata, jangan tinggalkan. Maka kita buatlah, sahabat-sahabat buatlah. Ada yang buat sebelum tidur. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bimbang-bimbang takut terlewat bangun, dia buat sebelum tidur. Macam mana kita sembahyang sunat tarawih, dia buat witir. Sayyidina Umar pula, dia buat akhir sekali. Selepas habis tahajud, habis semua, sebelum masuk subuh, baru dia buat witir. Tapi buat, jangan tinggalkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh diwajibkan, Rasul nak wajibkan. Tapi Rasul kata,
Dia tak wajibkan, tapi jangan tinggal. Ini amalan sunat. Jadi maknanya ni salah satu kaedah yang digambarkan bahawa Rasul SAW mengajar sahabat-sahabat mewiridkan amalan sunat. Contoh lagi apa dia? Bacalah istighfar 3 kali lepas solat. Rasulullah SAW kalau lepas solat kan baca Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Paling-paling 3 kali. Hadis Nabi SAW. Jangan tinggalkan istighfar. Maka kalau kita baca 10 kali boleh tak? Bacalah 10 kali, tak ada masalah. Kan? Sebab dia ada asas. Rasulullah baca. Rasulullah baca 3 kali. Kita tak baca 10 kali. Sebab kita lemah. Kita rasa kita banyak dosa. Nak baca 100 kali. Bacalah. Ada asas. Ini bukan benda yang dalalah. Tetapi benda yang sunnah. Ada asal. Ataupun bid'ah hasanah. Kalau bid'ah pun hasanah. Baik. Jadi, dalam rangka kita nak duduk dalam tarbiyah. Dalam rangka kita nak berjalan menuju kepada Allah. Mesti ada amalan-amalan sunat yang kita jadualkan sebagai mujahadah. Sebagai mujahadah. Sebagai kita kata jihad kita untuk melawan nafsu kita. Sebab jihad melawan nafsu, jihad melawan nafsu adalah merupakan asas kepada jihad yang lain. Bila ditanya kepada Rasulullah SAW, bila Rasulullah SAW bertanya, siapakah seorang mujahid? Wallahu Rasulullah alam, Allah Rasul yang mengetahui. Maka Rasul gambarkan, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang yang berjihad itu, seorang yang berjuang itu, mujahid, adalah merupakan seorang yang berjuang melawan diri dia untuk taat pada Allah. Man jahada, yang bersusah payah melawan diri dia untuk taat pada Allah. Jadi sebab tu dalam kaedah ini, maka para ulama kita telah menyatakan bahawa semua mereka yang mahu mendisiplinkan diri mereka, mesti ada amalan-amalan yang dilakukan secara istiqamah, secara berperingkat, mengikut kemampuan masing-masing. Maka saya nak definisikan kat sini, yang pertama sekali ialah maknanya semua kita mesti ada amalan-amalan sunat. Yang fardu memang kena buat. Yang fardu tak jadi wirid. Yang fardu dia tak jadi wirid. Yang fardu tu memanglah kena buat. Tak buat berdosa. Yang haram memang kena tinggal. Ni yang sunat. Jadi yang sunat ni, perkara yang sunat yang kita lakukan dengan istiqamah, dengan sesuatu waktu, ada waktu yang kita tetapkan ataupun kita kata dalam sehari contohnya, ataupun jumlah yang tertentu. Jadi wirid inilah merupakan kekuatan untuk berpengaruh menerangi hati kita. Jadi wirid inilah sebenarnya yang akan menjadikan hati kita bercahaya. Bila kita ada wirid ni, baru kita menjadi cahaya. Dan kemudian dikata akan menjaga anggota kita akan dijauhkan daripada maksiat. Allah akan jauhkan anggota badan kita, anggota tubuh badan kita dijauhkan daripada maksiat. Baik, jadi ini maksud wirid. Jadi sebab tu tuan-tuan puan, macam mana nak latih istiqamah, kita kan ada disiplin. Disiplin apa? Disiplin tu dinamakan wirid. Mari kita ambil amalan sunat yang kita tetapkan. Sehari mesti buat. Berapa banyak kita tetapkan. Tapi nak buat lebih lepas tu tak apa, tak ada masalah, buatlah. Ini untuk kemampuan kita. Maka berapa banyak nak buat amalan sunat tu, itu terpulang pada kemampuan kita. Tapi yang penting kita disebut oleh Rasulullah SAW, ahabbul a'mal ilallah. Ahabbul a'mal ilallah ta'ala adwamuha wa in qala. Amal yang paling Allah sayang sekali, yang Allah Subhanahu wa taala sayang sekali amalan itu, ialah amal adwamuha, yang berterusan. Wa in qala, walaupun sikit. Jadi kuncinya ialah amalan tu mesti berterusan. Jadi macam mana nak berterusan? Kita kena wajibkan diri kita lah. Kita kena lakukan juga. Kena lakukan. Contoh kita kata, aku nak istighfar 100 kali satu hari. Mesti buat. Tak kira siang, malam, pagi, petang, mesti buat satu hari. Contohlah. Baik, jadi yang digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ila Allah taala adwamuha wa in qala. Maknanya amalan yang paling Allah sayang sekali dalam banyak amalan kita ni, yang paling Allah sayang mana yang boleh kita buat secara berterusan, istiqamah walaupun sedikit. Itu yang Allah paling sayang. Jadi pada hari ini, kalau kita ada amalan, tapi amalan tu kejap ada, kejap tak ada. Kejap ada, kejap tak ada. Bermusim, maka Allah tak sayang lagi dengan amalan kita. Allah tak sayang lagi dengan kita. Allah tak sayang lagi dengan kita. Kenapa Allah tak sayang? Allah masih lagi belum menganugerahkan kepada kita
satu karamah. Karamah yang paling besar. Apa karamah yang paling besar? Karamah yang paling besar ialah boleh istiqamah dengan amal. Bukan karamah paling besar ni boleh terbang naik atas pokok kelapa. Boleh hilang. Boleh melipat bumi. Nak pergi satu tempat patutnya 10 jam. Pop. Kan? Setengah jam dah sampai. Karamah lah. Dia karamah. Boleh jalan atas air. Itu karamah orang nampak. Dajjal pun boleh jalan atas air. Iblis pun boleh pergi cepat. Kan? Tukang sihir pun boleh pergi laju. Boleh pergi lompat. Boleh terbang. Tukang sihir boleh terbang. Itu bukan karamah yang hakiki. Karamah yang hakiki bagi orang beriman. Bagi orang beriman. Orang yang berusaha tadi. Allah berikan kepada dia kekuatan untuk istiqamah di dalam satu-satu amal. Bila kita buat amal, sikit je apa amalannya. Setiap kali lepas sembahyang, kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita baca ayat kursi. Lepas sembahyang, kita baca ayat kursi. Kita istiqamah. Allah kata apa? Melalui Rasulullah SAW. Orang yang mengamalkan ayatul kursi setiap kali lepas sembahyang fardu, Allah SWT akan masukkan dia dalam syurga. Yang main-main. Ini hadis sahih. Maknanya, setiap waktu baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Habis solat, baca ayat kursi. Nabi kata apa? Allah masukkan dalam syurga orang macam ni. Ahli syurga. Salah satu tanda ahli syurga, kita beristiqamah dengan ayat kursi. Setiap kali lepas waktu sembahyang. Yang main-main. Nak istiqamah tu senang tak? Susah istiqamah. Jadi sebab itulah. Nabi gambarkan kepada kita, ahabbul a'mal. Amal yang paling Allah sayang sekali, ialah amal yang adwa muha, amal yang berterusan. Walaupun sedikit. And wa in qal. Jadi di sini yang penting ialah amal yang kita nak wiridkan ini ialah amal yang paling mungkin sikit tapi berterusan. Konsepnya berterusan. Dengan ikhlas lah. Ikhlas kita bincang semalam ataupun tadi kita sambah ikhlas. Baik. Jadi ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Sebenarnya hadis ni sama macam tadi sama. Jadi saya tak payah baca hadis ni. InsyaAllah kita akan baca besok sama besok. Nak sebut sini, maka apakah amalan yang boleh kita buat secara berterusan? Apakah amalan? Saya nak cadangkan. Tuan-tuan, perempuan, catat amalan ni. Yang pertama sekali, kita nak cuba jadikan satu benda yang berterusan, Al-Quran. Al-Quran, nombor satu. Ini amalan sunat. Nombor satu, Al-Quran. Sebenarnya saya nak sebut yang lebih penting, tuan-tuan, bukan Al-Quran sebenarnya. Nombor satu, solat. Solat sunat. Pastikan kita berterusan. Solat sunat apa? Contohnya solat sunat witir. Pastikan, jangan lepas. Jangan lepas witir. 1 rakaat je. Tiap-tiap malam buat 1 rakaat. Minima. Kalau nak buat 3 rakaat, 11 rakaat, terpulang. Tapi 1 rakaat. Jangan tinggal. Jadi nombor satu, amalan yang kita nak jadikan wirid ialah solat sunat. Dan mulakan dengan solat sunat yang dituntut. Apa solat sunat yang dituntut? Nombor satu, witir. Kemudian solat sunat sebelum subuh. Solat sunat sebelum subuh. Solat sunat sebelum waktu fardu. Ba'diyah, qabliyah. Sebelum waktu zuhur, selepas waktu zuhur contohnya. Kalau tu panjang sangat, paling kurang sunat witir, sunat sebelum subuh, sunat duha, 3 ni. Mula dengan 3 ni dulu. Kalau kita dah mulakan dah berterusan, dah dapat berterusan, tuan-tuan puan-puan, jadikan bertambah bilangan dia. Kemudian tambah lagi solat sunat sebelum zuhur, solat sunat selepas zuhur. Siapa yang konsisten dengan solat sunat sebelum zuhur 4 rakaat, solat sunat selepas zuhur 4 rakaat, maka Allah SWT akan masuk dalam syurga. Masukkan dalam syurga. Janjinya, orang yang sembahyang solat sunat sebelum zuhur 4 rakaat, solat sunat selepas zuhur 4 rakaat, maknanya semua sekali 12 rakaat lah. 4, 12 rakaat waktu zuhur tu. Siapa yang boleh konsisten, maka Allah janjikan syurga pada dia. Subhanallah. Subhanallah. Allah yang maha hebat, maha bersih. Walaupun kita dosa banyak, Allah bagi. Baik, nombor satu solat. Solat sunat. Solat sunat mu'akkad. Mu'akkadah. Pergi cari dalam mana-mana fardu ain, tengok apa solat sunat yang mu'akkad yang dituntut. Tengok yang tu. Buat. Jadikan wirid. Yang kedua ialah Al-Quran. Al-Quran jadikan wirid.
Sebenarnya saya nak letak Al-Quran nombor 1. Tapi saya bimbang ada di kalangan kita Al-Quran pun masih lagi baru nak belajar baca kan. Tak apa. Belajar baca dulu. Kemudian tengok dulu dia punya makna. Tak apa. Tapi yang kedua, Quran. Jadikan wirid. Maknanya apa? Dalam satu hari kita tetapkan. Saya mesti baca 10 ayat satu hari. Bersama makna dia. Baca tiap-tiap hari 10 ayat. Siapa yang boleh istiqamah dengan Al-Quran, maka Allah akan memudahkan banyak urusan dia. Jadi, kita tengok perkara-perkara yang tu. Kemudian ada lagi benda-benda lain. Contohnya, zikir. Istighfar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini benda sunat. Kita zikir. Bila kita buat istiqamah, dia jadi wirid. Baru dia dapat jadi wirid. Solat sunat, kita buat istiqamah, baru jadi wirid. Quran, bila kita buat istiqamah, tiap-tiap hari buat, baru jadi wirid. Jangan buat setahun sekali, tak jadi wirid. Bulan Ramadan aja kita baca Quran, tak jadi wirid. Dia yang memberikan kekuatan ialah bila dia jadi wirid. Baru dia ada kekuatan, ada cahaya. Barulah kita boleh tinggalkan dosa kita. Ini semua adalah latihan-latihan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melakukan kepada para sahabat dulu. Para sahabat buat. Abu Hurairah contohnya radhiyallahu anhu. Dia ni ahli suffah. Dia ni ada tali. Dia ada tali. Dalam riwayat ini menggambarkan dia ada tali. Dia buat simpulan-simpulan. Dia tali tu buat simpul. 1000. Ada 1000 simpulan. Macam kita tasbih lah. Tapi dia tali. Dia buat simpul. Maka dia kata, aku nak wajibkan diri aku. Contohnya baca satu hari 1000 kali istighfar. Maka dia buat tu. Astaghfirullah, astagfirullah, 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 astagfirullah. 1000 kali astagfirullah, astagfirullah. Habis tu 1000 kali. Contoh. Jadi sahabat-sahabat pun ada. Sahabat-sahabat ada. Sebab tu ada orang kata tasbih kan. Pada peringkat awal guna tasbih. Tak apa, guna tasbih. Tasbih ke kaunter tu tak apa. Guna tasbih, guna kaunter tak salah. Tapi itu bukan sunnah. Itu bukan sunnah. Tasbih itu bukan sunnah. Jangan kata ni sunnah ni. Nabi tak guna tasbih. Tapi itu wasilah. Wasilah ni apa? Jalan untuk kita memudahkan kita nak berzikir pada Allah. Memudahkan kita nak berwirid tadi. Buat istiqamah. Kalau katakan 100 kali, satu hari kita ada 100 kali. Kita dah tahulah. Contoh. Jadi itu bukan sunnah, itu wasilah. Jalan. Jalan. Jadi jangan kita kata ni sunnah pula. Rasulullah dulu pakai tasbih. Rasulullah tak pakai tasbih. Rasulullah pakai kaunter. Mana Rasulullah pakai kaunter? Kan? Jadi Rasulullah tak pakai kaunter, tak pakai tasbih. Tapi itu jalan. Kan? Rasulullah ajar kita guna tangan. Jari kan? Cerita kan? Atau macam ini. Kan? Tadi, kita guna tasbih. Sebab mungkin kita baca banyak-banyak. Kan? Ratus ribu agak ni. Kita guna tasbih contohnya. Tak apa. Itu bukan sunnah. Tapi wasilah jalan. Boleh guna tak apa. Benda ni bukannya sesat. Tak ada masalah. Abu Hurairah guna tali. Dia buat simpul. Dia buat simpul. 1000 simpulan. Habis satu tali 1000, habis 1000. 1000 simpulan dah habis. Itu Abu Hurairah buat. Radhiyallahu anhu. Orang yang diredai Allah. Jadi sebab tu wirid. Wirid. Jadi kita mulakan dengan solat. Kita mulakan dengan Quran. Kemudian ada tafakur. Kita peruntukkan 5 minit. 10 minit untuk berfikir. Tafakur. Menuntut ilmu. Macam pagi ni ada masa untuk ilmu. Petang, malam. Malam ni ada insyaAllah. Masa untuk kita menuntut ilmu. Dan ibadah-ibadah yang lain. Contohnya, hari Jumaat. Tiap hari Jumaat kita bagi orang makan. Contoh. Itu pun wirid. Bila tiap-tiap hari Jumaat bagi makan. Tiap-tiap Jumaat bagi pisang. Dulu pisang. Sekarang dia ada apple apa semua kan. Mahal sikit. Tak apalah, ikutlah. Setiap hari Jumaat kita sedekah. Kita bagi makanan, bagi nasi lemak pada orang yang pergi Jumaat kan. Contoh kan. Tiap Jumaat kita bagi. Bila kita buat tiap hari Jumaat kita bagi, maka jadilah wirid. Jadilah wirid. Berapa lama nak try tuan-tuan? Saya nak cadangkan tuan-tuan, try 40 hari dulu. 40 hari pastikan jangan berhenti. Kalau kita nak jadikan dia sebagai darah daging kita, malakah darah daging kita, buat 40 hari. Katakan hari ni 40 hari. Jangan berhenti. 40 hari, dah habis 40 hari, buat another 40 hari. 40 hari lagi. Dah habis 40 hari, 40 hari yang ketiga. 120 hari. InsyaAllah, tuan-tuan boleh konsisten 120 hari. InsyaAllah, tuan-tuan tak susah sangatlah nak tinggal. InsyaAllah. Dia akan jadi satu kebiasaan.
Mula dengan 40 hari dulu. Okey, 40 hari. Ni aku nak sembahyang witir tiap-tiap hari satu rakaat. Minima 40 hari buat. Habis 40 hari tu, lagi 40 hari. 40 hari. Habis 40 hari, lagi 40 hari. InsyaAllah, bila kita 120 hari tu, insyaAllah, tuan-tuan, dia akan jadi malakah. Tak payah nak ingat-ingat dah. Memang kita akan buat dah. Ini diajar oleh para ulama kita. Ulama kita ajar. Zikir pun macam tu juga. Jadi kita kena buat pelan-pelan. InsyaAllah, bila kita buat, insyaAllah kita akan sampai kepada makam istiqamah. Jadi insyaAllah esok kita akan sambung. Diizinkan Allah. Kalau tak ada apa-apa, kita akan sambung esok. Kita akan sambung bahagian makam istiqamah insyaAllah. Kita akan tengok sikit lagi. Bab wirid ni tak habis. Pasal kita baru mukadimah dia. Baru mukadimah. Sebenarnya tuan-tuan, banyak benda yang kita nak share dengan tuan-tuan ni. Puan-puan sekalian. Sebab duduk dalam tarbiyah ni satu proses seluruh kehidupan kita. Tapi tak cukup kita baca gini. Kita kena jumpa. Kena bincang-bincang, kena selesai masalah. Kita kena buat tu. Tapi, yalah, Allah izin kita dari jauh. Mudah-mudahan barakah ada. Walaupun kita duduk jauh-jauh, tak pernah jumpa secara berdepan. Tapi mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita barakahnya, rahmatnya kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkan. Yang penting amalkan. Tolong doakan untuk saya, tuan-tuan. InsyaAllah. Jadi insyaAllah kita tangguh. Kita baca doa Rabitah. A'udzubillah samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fawasik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hablana haqiqatal iman bik hatta la nakhaf wa la narju ghairak wa la na'budu syai'an siwak waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قل من ذلك يا نعم المجيب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. InsyaAllah malam ni kita akan sambung topik semalam InsyaAllah berkenaan dengan uzlah, berjuang uzlah ataupun hijrah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.